Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi tidak lama lagi kita akan memulakan semester yang baru dan kebiasaannya pada awal semester ni kita akan membuat persiapan untuk kursus-kursus yang perlu kita ajar. Dan sepanjang pembelajaran, tempoh pembelajaran talian ni kita banyak menggunakan UKM Folio. Orang kita UKM lah. Banyak menggunakan UKM Folio sebagai platform sehenti semua perkara berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran. Di situlah kita muat naik bahan pengajaran kita, di situlah kita berikan soalan tugasan kita, di situlah kita menjawab persoalan-persoalan daripada pelajar, di situlah kita menyimpan semua markah-markah kita, di situlah kita memberikan peperiksaan kepada pelajar kita. Jadi UKM Folio tu sudah menjadi satu perkara yang sebati dengan jiwa kita sebagai seorang pensyarah di UKM. Jadi saya rasa saya ingin ambil kesempatan ini untuk menceritakan apa perkara-perkara yang boleh kita lakukan di UKM Folio pada awal semester ini yang akan melancarkan tugas-tugas pengajaran dan pembelajaran kita. Right? Supaya kita tak dihambat oleh perkara-perkara ini sepanjang semester berlangsung, dan apabila kita buat persiapan awal ni, kita boleh luangkan masa sepanjang semester tu untuk membuat troubleshooting ataupun nak membuat perincian ataupun pembasuaian pada kursus kita, bergantung kepada pelajar yang kita dapat. Right? So early preparation frees us, dia membebaskan kita, dia melapangkan masa kita untuk bereksperimen kelak. Okay? Jadi kebanyakan senarai-senarai di sini saya ubah suai daripada pembentangan saya sebelum ini berkenaan dengan persiapan, langkah-langkah untuk mempersiapkan untuk membuat persiapan awal kursus yang telah saya berikan beberapa bulan yang lalu. Saya ada meletakkan pautan kepada pembentangan dan juga kepada bahan yang saya bentangkan di bahagian huraian video ini di bawah. Right? Jadi ini video ni semacam rangkuman ringkas lah kiranya. Right? Sebab tak ada orang, mungkin bukan semua orang sanggup nak mendengar sampai pembentangan sampai 1 jam setengah 2 jam semata-mata untuk benda ni. Jadi saya cuba pilih mana perkara-perkara yang penting dan saya rangkumkan dalam video ini. Okey. Jadi yang pertama, di sini 3 persoalan asas. Baik. Jadi bila kita nak memilih ataupun bila kita nak membina kursus kita di Folio tu, kita kena tanya 3 persoalan asas. Yang pertamanya, pelajar dia nak tahu apa yang dia akan belajar dalam kursus kita. Right? Kedua, dia nak tahu macam mana dia akan belajar dalam kursus kita. Right? Berapa banyak kelas segerak, berapa banyak kelas bukan segerak. Adakah dia hanya perlu hantar tugasan saja dia boleh lulus, ataupun dia perlu ikuti kelas juga sebab ada markah penglibatan. Jadi pelajar dia nak tahu macam mana dia nak belajar, macam mana caranya untuk belajar dalam kursus kita. Right? Kemudian persoalan yang ketiga adalah setelah pelajar belajar sesuatu, macam mana dia boleh membuktikan kepada kita yang dia telah menguasai benda tu. Right? Biasanya pembuktian ni mesti penilaian lah. Sama ada kuis, tugasan, peperiksaan, temu bual. Right? Jadi yang ketiga, persoalan yang ketiga ni persoalan yang agak penting sebab biasanya bila kita mereka bentuk satu sesi pembelajaran, selepas kita settle apa yang kita nak ajar, soalan kedua yang kita perlu tanya adalah macam mana kita nak nilai sama ada pelajar kita ni dah belajar apa yang kita ajar. Right? Kemudian barulah kita fikirkan macam mana nak mengajar benda tu. Kan? Nak buat kuliah ke, nak buat pembincangan berkumpulan ke, nak buat pembentangan ke. Right? Jadi kalau ikut pendekatan backward design, right? Backward design, perkara pertama yang kita kena fikirkan adalah apa yang kita nak ajar. Ataupun kalau kita lebih berani, kita akan tanya apa yang pelajar kita berminat untuk belajar tentang bidang kita. Right? Kemudian selepas kita settle soalan tu, kita tanya pula
macam mana kita nak nilai, macam mana pelajar boleh buktikan kepada kita yang dia dah belajar benda tu, right? Misalnya kalau kita mengajar tentang buruj-buruj di langit. Soalan kedua, macam mana pelajar nak buktikan kepada kita yang mereka telah boleh mengenal pasti buruj-buruj di langit. Okay? So kita akan fikirlah, okay, perlu buat sesi cerapan ke, perlu buat tugasan ke, kuis ke, kan. Jadi kita perlu sesuaikan bentuk pentaksiran tu dengan hasil pembelajaran kita, right? Kemudian perkara yang ketiga, setelah kita setelah kita tahu apa yang kita nak ajar, bagaimana kita nak menilai sama ada pelajar kita dah belajar ataupun tidak benda yang kita ajar tu, dah menguasai atau tidak benda yang kita belajar tu, barulah kita fikirkan, okey, macam mana kita nak mengajar benda tu. Kita nak bagi kita nak rakam video dulu, kemudian pelajar tonton, ataupun kita nak buat kelas segerak, ataupun kita nak buat bentuk pembentangan, ataupun kita nak buat tugasan saja, kemudian pelajar bentang, right? The how comes last, right? The what and the why comes first, right? So itu tiga persoalan. So itu yang pertama ni, tiga persoalan asas lah, right? Apa yang pelajar tu akan belajar, bagaimana dia akan belajar benda tu, right? Dan apa yang dia akan belajar, macam mana bagaimana dia akan belajar, dan bagaimana mereka nak buktikan kepada kita yang dia telah belajar benda tu. So itu yang pertama. Perkara yang kedua adalah mana kita di UKM kita ada sasaran untuk kursus teradun, blended learning ni kan. Jadi elok apabila kita nak memilih bahan-bahan yang perlu kita letakkan di UKM Folio tu, seeloknya kita cuba penuhilah syarat ataupun kriteria ini. Kena ada 1 proforma, 7 bahan pengajaran, 4 aktiviti dan juga 2 pentaksiran. Right? Sebab benda ni lagi elok kalau kita rancang dengan mengambil kira kriteria ni, daripada kita tak ambil kira langsung, kemudian bila akhir semester nanti pegawai kualiti dia akan kejar kita, kenapa tak cukup kriteria untuk aktiviti, kenapa tak cukup kriteria untuk pentaksiran. Dia itu dan itu macam menyusahkan kita kemudian. Lebih baik kita bila kita buat perancangan tu, kita ambil kira terus supaya kita kita tak terjerat ataupun kita tidak, supaya ia tak menyusahkan kita kelak. Okay. So perkara yang ketiga adalah kita mulakan dengan memuat naik performa kursus, right? Biasanya dalam performa kursus ni, soalan lazim yang pelajar nak tahu adalah kursus ni ada peperiksaan akhir ataupun tidak. Sebab dalam kepala pelajar ni, mereka menganggap kursus yang ada peperiksaan akhir tu lagi sukar daripada kursus yang tak ada peperiksaan akhir. Sama ada sangkaan atau prasangka pelajar itu benar ataupun salah, itu boleh kita bincang kemudian atau bincang di waktu lain. Tetapi pada pemerhatian saya sendiri, kebanyakan pelajar bila mereka nak memilih kursus, mereka akan tanya, antara soalan yang utama mereka akan tanya adalah kursus tu ada peperiksaan akhir ataupun tidak, right? Kemudian mereka akan tanya kursus ni senang ataupun tidak untuk skor, right? Sekali lagi kita boleh kupas dan kita boleh bahaskan sejauh mana tahap kesukaran kursus itu wajar dijadikan sebagai salah satu kriteria untuk memilih kursus yang diambil. Tapi itu boleh boleh dibincangkan di waktu lain. Tapi dalam proforma kursus, kebiasaannya pelajar je nak tahu peperiksaan akhir ada ataupun tidak. Kemudian pemberatnya berapa banyak peratus peperiksaan akhir, berapa banyak pilihan berterusan dan semua tu. Kemudian kursus tu dia susah ataupun tidak, right? Dan kalau pelajar tu dia lebih peka, barangkali dia nak tahu apa yang akan dipelajari setiap minggu. So dia nak macam jadual. Dan mungkin pelajar yang lebih peka lagi, dia nak tahu apa senarai rujukan yang akan digunakan, right? Tapi urutannya biasanya itulah, kalau pelajar baca proforma, mereka akan lihat pentaksirannya macam mana, kemudian mereka tanya susah ke senang kursus tu, kemudian barulah diorang nak tahu apa yang diorang akan belajar dalam kursus tu, which is ini salah satu perkara yang mungkin sangkaan kita sebagai pensyarah dan sangkaan pelajar tu akan beza. Bila kita bina proforma kita, biasanya kita akan fikir dulu apa yang kita akan ajar.
Right? Tapi untuk pelajar, bila dia baca performa tu, dia takkan tengok apa yang diorang akan belajar terlebih dahulu. Dia akan tengok, oh kursus ni penilaiannya macam mana. Kan? Dan kalau lepas tahap tu, barulah dia tengok apa yang diorang akan belajar. Right? Dan ini satu perkara, this one of those things where the expectations of the lecturer and the expectations of the student might differ. And whether we agree or disagree with their expectation, we have to be aware of it and we have to learn to negotiate with it, right? Because these kind of things cannot be changed overnight, right? We cannot force the student to think the way we do. It takes time to sort of change the student mindset. Okay, so jadi itu perkara yang ketiga, muat naik performa kursus. Yang keempat, bina section. Dalam UKM Folio tu kita boleh bina section kan, dan jadikan setiap section itu secara mingguan, right? Dan ini salah satu lagi perkara yang mungkin kita dan pelajar akan berbeza pandangan. Untuk kita, lagi mudah kalau kita susun section ni ikut tajuk, right? Tajuk A, tajuk B, tajuk C, tajuk D, tajuk E. Dan tajuk A tu mungkin 2 minggu yang pertama, tajuk B tu mungkin 3 minggu yang berikutnya, right? Tapi untuk pelajar, cara mereka memahami kursus tu, dia bukan mengikut tajuk, bukan dari segi struktur akademiknya, tapi dari segi struktur mingguan je. Apa yang diorang akan belajar minggu pertama, apa yang diorang akan belajar dalam minggu kedua. Right? Jadi lagi mudah, dan manakala UKM Folio ni adalah untuk kegunaan pelajar, lagi mudah, lagi memudahkan mereka sekiranya kita membina section ni mengikut mingguan. Mengikut kita, okay, minggu pertama apa tajuk dia, minggu kedua apa tajuk dia, minggu ketiga apa tajuk dia, right? Daripada kita letak tajuk A, tajuk B, tajuk C, tapi kita tak beritahu tajuk A ni berapa minggu, tajuk B ni berapa minggu, right? Lagi mudah untuk pelajar tahu, okay, minggu pertama ni apa yang dia kena baca, apa yang dia kena tonton, apa yang dia kena jawab dan hantar, right? Kemudian bergerak ke minggu kedua, bergerak ke minggu ketiga, right? Jadi kita cuba mudahkan pelajar dari segi itu. Okay. Perkara yang kelima, kita juga sekiranya kursus kita ada sesi-sesi di mana pelajar perlu bekerja secara berkumpulan, maka seeloknya kita bina grup kumpulan-kumpulan pelajar menggunakan feature group dalam UKM Folio. Dan ini boleh dibuat dengan mudah sebenarnya. Kita boleh sama ada kita minta pelajar tu pilih ahli kumpulannya sendiri, ataupun kita biarkan sistem tu untuk agihkan pelajar. Tapi saya rasa agak, kalau dalam kursus kita merancang untuk ada kerja berkumpulan, right? Seeloknya kita gunakan groups ni lah, feature groups ni di UKM Folio, right? Awal-awal supaya pelajar tahu dengan siapa mereka harus bekerja untuk kerja-kerja berkumpulan tersebut, right? Dan kalau mereka rasa tak selesa atau susah nak bekerja dengan seorang tu, kita ada masa untuk untuk ambil, untuk ubah suai, right? Agihan kumpulan itu. Okay, so itu nombor 5. Nombor 6 pula, dalam UKM Folio ada feature forum, right? Ada feature forum, dan feature forum ni dia membolehkan kita untuk melontarkan pandangan ataupun idea ataupun soalan, dan semua orang lain boleh tengok soalan itu, right? Ataupun pandangan itu atau idea. Ini perbezaan utama di antara forum dengan assignment, right? Sebab kadang-kala kita boleh, kalau kita bagi tugasan menggunakan feature assignment, hanya kita sebagai pengajar saja yang boleh lihat hasil kerja pelajar tu, right? Tapi sekiranya kita memberi tugasan menggunakan feature forum, right, pelajar lain pun boleh melihat apa yang pelajar itu telah hantarkan. Dan ini ada pro dan kontranya lah. Kontranya adalah kalau pelajar lain boleh lihat hasil kerja rakannya, ada kemungkinan plagiat dan peniruan boleh berlaku, right? Itu kemungkinan itu sentiasa ada, right? Tetapi yang pro-nya adalah apabila rakan-rakan lain, rakan-rakan mereka boleh melihat hasil tangan pelajar lain, kita boleh manfaatkan peluang ini untuk mengajar, melatih pelajar untuk
mengulas dan memberikan maklum balas kepada hasil kerja kawan-kawan mereka. So in a way we are teaching them how to do peer review, how to do peer assessment, right? Ya, ini mengajar pelajar untuk terbuka dengan maklum balas daripada orang lain. Bukan saja maklum balas daripada pensyarah, tapi maklum balas daripada rakan-rakan mereka sendiri, right? Dan saya rasa ini boleh sekiranya ditala dengan betul, ianya boleh membangkitkan rasa kebersamaan dan rasa setikawan di kalangan pelajar-pelajar kita. Okay. So itu nombor 6. Nombor 7, setelah kita membuat section setiap minggu ni, kita bolehlah memuat naik bahan pengajaran mingguan. Dan bahan pengajaran ni kita boleh gunakan feature file, folder, URL ataupun page. Cumanya di sini kita kena tanya diri kita sebab kebiasaan dalam UKM Folio ni, bahan-bahan semester lepas. Biasanya meskipun diakibkan, tetapi bahan semester lepas tu kalau kita mengajar kursus yang sama semester ni, bahan semester lepas tu akan ditarik masuk ke dalam kursus kita semester ni. Right? Jadi kita kena tanya sebanyak mana bahan-bahan yang lepas tu ingin kita paparkan dan sebanyak mana yang kita ingin sembunyikan. Right? Adakah kita nak padamkan semua terus ke? Dia ada 3 option. Sama ada kita nak papar, nak sembunyi atau nak padam. Right? Kalau nak sembunyi tu je selamatlah sebab dalam dia kata bahan tu masih ada tapi cuma kita sebagai pengajar saja boleh nampak benda tu. Kalau kita sembunyi, kalau kita padamkan memang dia hilang teruslah daripada situ. Right? Jadi kita kena lihat bahan-bahan pengajaran yang sedia ada, kemudian kita tanya diri kita, aku nak paparkan ke, aku nak sembunyikan ke ataupun padamkan. Okay? So itu nombor 7. Nombor 8, bila kita buat penilaian, right? Yalah, dalam satu kursus tu biasanya kita ada adunan penilaian formatif dan summatif, right? Penilaian yang melibatkan kerja bersendirian dan penilaian yang melibatkan kerja berkumpulan. Penilaian yang melibatkan kerja jangka pendek, maksudnya setiap minggu ada tugasan tu, ataupun penilaian yang melibatkan kerja jangka panjang, misalnya projek di akhir semester tu. Jadi kalau kita bayangkan pentaksiran itu, penilaian itu, dia semacam kita boleh bayangkan 3 dimensi lah kena. Satu paksi tu formatif summative. Satu paksi lagi kerja bersendirian, kerja berkumpulan. Satu paksi lagi dia short term or long term, jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi untuk menguruskan kesemua pentaksiran ni, kita boleh menggunakan feature gradebook dalam UKM Folio. Dan ini amat memudahkan kita sebab kita boleh nampak secara menyeluruh tugasan-tugasan yang kita berikan dan kita boleh tanya diri kita sama ada dia terlalu banyak atau terlalu sikit, ataupun mungkin kita beri terlalu banyak tugasan untuk topik yang tertentu saja, right? Jadi gradebook ni dia semacam peta pentaksiran untuk kursus kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh ubah suai ketetapan gradebook ni supaya pelajar boleh melihat markah yang mereka perolehi. Right? Untuk setengah kursus ini berguna. Maksudnya sebelum pelajar menduduki peperiksaan akhir tu, dia dah tahu tahap dia di mana, right? Tahap penguasaan dia di mana, right? Dan itu boleh mempengaruhi motivasi pelajar tu lah, right? Jadi gunakan gradebook untuk memetakan pentaksiran dalam kursus kita. Okay. Kemudian nombor 9, dalam UKM Folio untuk feature assignment dan feature forum juga, kita boleh membangunkan rubrik yang kita gunakan untuk menilai tugasan-tugasan pelajar. Right? Agak berguna untuk membangunkan rubrik untuk tugasan ini sebab dia menjamin ketelusan. Maksudnya pelajar tahu apa yang dia perlu buat untuk mendapatkan markah penuh bagi tugasan tersebut. Right? Dia nampak macam setengah orang dia akan rasa ni macam soalan bocor ataupun macam kita menyuap pelajar. Tapi saya rasa dalam kehidupan seharian pun, sebelum kita diberikan apa-apa tugasan dalam kehidupan seharian, kita nak tahu apa tahap ataupun apa standard yang perlu kita capai, kan? Jadi dengan membangunkan rubrik dan menghebahkan rubrik kepada pelajar,
pelajar boleh menggunakan rubrik tu untuk menilai sendiri sama ada kerja yang mereka hantar tu mencapai mutu yang kita mahukan ataupun tidak. Jadi proses penilaian itu jadi suatu yang telus. Dia bukannya jadi suatu yang hanya pensyarah saja tahu apa kerja yang bagus, apa kerja yang tak bagus. Right? Kalau kita nak melahirkan pelajar yang boleh menilai kerja mereka secara kendiri, kita kena beritahu kepada mereka apa contoh kerja-kerja yang bagus. Apa mutu-mutu, apa kriteria untuk kerja yang bermutu. Kita kena bagi tahu tu kepada pelajar. Right? Kita tak boleh kata, awak mesti menghasilkan kerja yang bermutu, tapi kita tak bagi tahu dia orang apa kriteria yang patut mereka capai untuk memperolehi kerja yang bermutu itu. Right? Sebab pelajar tak tahu benda ni. Right? Hanya kita saja dan kita perlu jelaskan itu kepada pelajar kita. Kemudian yang terakhir, kita boleh menggunakan feature feedback untuk mendapatkan maklum balas akhir daripada pelajar. Right? Kita boleh bertanyakan soalan sama ada tentang aspek akademik dan juga aspek logistik khusus kita. Dia tak semestinya diperolehi pada akhir semester. Kita boleh buat 2 sesi feedback. Mungkin satu sesi feedback di pertengahan semester dan satu sesi feedback di akhir semester. Right? Jadi sesi pertengahan semester tu membolehkan kita untuk membuat adjustment lah, course corrections tentang cara pengajaran kita. Right? Manakala feedback yang untuk akhir semester tu itu just nak tahu adakah janji-janji yang kita catatkan, yang kita maktubkan dalam performa tu adakah tercapai atau tidak. Right? Sebab performa tu dia macam kontrak jugalah kan. Kita berjanji kepada pelajar yang kalau mereka mengikuti kursus ni mereka akan belajar A, B, C, D, E. Jadi kita nak tahulah adakah pelajar merasakan bahawa mereka telah berjaya belajar A, B, C, D, E apabila mereka mengikuti kursus kita. Jadi dan maklum balas itu akan membolehkan kita untuk menilai pencapaian diri kita sebagai seorang pengajar tanpa perlu kita dinilai oleh badan luar macam audit ke ataupun pentadbir kan. Kalau kita tahu letak duduk diri kita di mana kan, dan kita bukan menolak penilaian luar, kita tahu bahawa penilaian luar tu hanyalah satu komponen penilaian yang perlu kita ambil kira selain daripada penilaian dalaman, penilaian diri kita sendiri. Right? Jadi saya harap senarai yang saya nukilkan di sini berguna untuk kita semua dalam membuat persiapan untuk semester baru ini. Jadi saya just rumuskan balik. Jadi perkara yang pertama adalah kita kena sentiasa ingat 3 persoalan asas apabila kita membina kursus lah. Apa yang pelajar akan belajar, bagaimana mereka akan belajar dan bagaimana mereka nak buktikan kepada kita yang mereka telah belajar benda tu. Kemudian bina kursus kita berpandukan kriteria kursus teradun UKM. Right? Berapa banyak aktiviti, berapa banyak pentaksiran, berapa banyak bahan pengajaran. Muat naik performa kursus kita. Kemudian bahagikan sections tu mengikut minggu. Gunakan feature groups untuk kerja berkumpulan. Right? Dan gunakan feature forum untuk kerja-kerja serakanan, peer work. Right? Kemudian muat naik bahan pengajaran mingguan. Right? Gunakan gradebook, feature gradebook untuk memetakan pentaksiran kita. Bangunkan rubrik untuk assignment kita, right? Dan akhir sekali sediakan feedback sekurang-kurangnya macam 2 kali dalam satu semester tu supaya pelajar boleh memberitahu kita sama ada kita berada di landasan yang betul ataupun tidak. Right? Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.